Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berhimpun pada malam ni di dataran Aman Jaya Mall bagi festival Islamik dan pesta makanan halal Malaysia. Dan kita beruntung pada malam ni kerana bersama dengan kita adalah seorang ilmuwan daripada negara kita ini yang tidak asing lagi bagi rakyat Malaysia, Al-Fadil Ustaz Datuk Kazim Ilyas. Diharapkan Ustaz senantiasa diberikan kesihatan tubuh badan yang baik. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya agak kekok berada di atas ini kerana saya jarang pakai macam ni. Tapi kerana nak duduk dengan Ustaz Kazim, saya kena pakai macam ni. Tidak, saya tenggelam. Menang kat Ustaz Kazim, saya agak. Jadi saya kena bagi saingan yang sengit. Jadi kalau tuan-tuan tak nampak, kira tuan-tuan kena pakai spek. Ataupun tuan-tuan minum susu banyak. Wah. Baik. Jadi tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayah-ayah, puan-puan, tuan-tuan yang berjalan melihat barangan yang dijual di dalam festival kita pada kali ini. Sambil-sambil itu tuan-tuan boleh datang penuhkan kerusi yang disediakan. Cuaca kita pun cantik, Alhamdulillah. Dan malam ni kita akan berbicara dengan Fadil, tokoh ilmuwan kita, untuk kita mendengar butiran nasihat sebagai bekalan sebelum kita langkah masuk pada tahun yang baru dengan azam, semangat yang baru. Juga tidak kita lupa dengan cabaran dan ujian yang akan datang lebih hebat. Maka semoga dengan kupasan yang akan diberikan oleh Fadil Ustaz Datuk nanti akan menjadi bekal untuk kita bertemu dengan tahun yang baru, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya tak mau ambil masa yang panjang. Kita nak dengar nasihat kalam muqaddimah daripada Fadil Ustaz Datuk Kazim Ilyas. Yang saya difahamkan Ustaz ada program di Langkawi singgah di tempat kita, Alhamdulillah. Jadi kita rebut peluang yang ada ni untuk kita dengar kalam-kalam nasihat yang akan disampaikan untuk kita semua yang hadir pada malam ni. Tuan-tuan yang dah beli, mai duduk. Tuan-tuan yang dah duduk, insya-Allah stay sampai habis. Insya-Allah kita akan mendapat barakah dalam majlis pada malam ni. Jadi Fadil Ustaz Datuk berikan sedikit muqaddimah berbicara kita pada malam ni, cabaran baru, azam baru, semangat yang baru. Semoga kita dapat melangkah dengan penuh semangat. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Hidayat. Terima kasih kepada penganjur, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, banyak pula binatang ni tuan-tuan. Jangan masuk dalam mulut saya sudah. Kita akan melangkah ke tahun Masihi yang baharu, insya-Allah. Lagi sehari dua seminggu lagi. Allahu Akbar. Dan umur kita pun makin lama makin berkurang. Angka je makin meningkat, tapi peruntukan umur makin sikit. Jumlah angka tu makin naik dah. Dari 50 naik 51. Tetapi bermakna
umur yang Allah pinjamkan kepada kita bakinya makin sedikit. Dan hari ini pula kematian, banyak kematian yang mengejut. Duk sihat elok-elok, mati. Muda terang-tang-tang, mati. Tak ada penyakit apa, tiba-tiba meninggal. Ini yang sedang berlaku pada kita sekarang. Dan kita kena ingat bahawa dunia ni di saat-saat akhir ni adalah sesuatu yang ditakuti oleh Nabi SAW. La akhafu ala ummati illa thalatha khilal. Aku tidak takut kepada umatku melainkan 3 perkara. Yang lain-lain Nabi tak risau pada kita ni. Yang lain-lain benda-benda lain Nabi tak susah hati. Yang Nabi susah hatinya ialah 3 perkara, kata Nabi. Yang Nabi takut dengan perkara itu melanda kita. Dan sekarang ianya sedang melanda kita, sedang menghantui kita. Dan kita lihat benda itu depan mata kita. Satu persatu, satu persatu. Yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW akan 3 perkara tadi. Sebab itu 3 perkara ini disebutkan oleh Nabi. Yang pertamanya ialah banyaknya harta benda dunia yang akan keluar melimpah ruah. Kemewahan dunia menyeronokkan, melimpah ruah, sehinggalah wujudnya satu perasaan yang dipanggil yatahasadu. Dan apabila berlakunya hasad dengki sesama kita, akan berlakulah penyakit fayaqtatilu, yang akan berlakunya pembunuhan, berlakunya peperangan di kalangan kita. Ini perkara yang pertama yang Nabi sebut, yang aku bimbang kepada umat aku. Banyaknya kemewahan dunia, banyaknya harta benda dunia yang akan muncul dalam dunia ni. Sehinggalah mendatangkan hasad dengki sesama kita. Yang akhirnya berbunuh-bunuhan sampai pada tahap peperangan dan sebagainya. Yang kedua, kata Nabi SAW, orang mula membaca Al-Quran dan mentafsirkan Al-Quran mengikut apa yang dia faham saja. Tidak lagi berdasarkan kepada yang sebenarnya. Sedangkan banyak ayat di dalam Al-Quran yang dipanggil ayat mutasyabihat. Yang mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di akhir zaman, orang mula masuk kepada ayat-ayat itu. Mula melangkaui ayat-ayat itu. Yang ulama-ulama tafsir pun tak berani nak melangkauinya. Tetapi orang-orang awam hari ini sudah berani masuk. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat. Hunna ummul kitab. Wa ukharu mutasyabihat. Fa'ammal ladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnah. Ayat itu tuan-tuan Allah Ta'ala sebut akan berlakunya kepada kita. Nabi kata akan adanya orang-orang yang berani mempertikai, berani mentafsirkan, berani mengambil ayat-ayat Al-Quran dan ditakwilnya mengikut kepahaman dia, bukan daripada yang sebenarnya. Dan yang ketiganya kata Nabi SAW, yang ditakuti yang akan berlaku kepada umat baginda, kepada kita semua, ialah apabila ulama-ulama tidak lagi dipedulikan, ulama tidak lagi dikisah, ulama tidak lagi dihormati di akhir zaman. Dan 3 perkara inilah tuan-tuan insya-Allah yang menjadi intipati dalam forum kita pada malam ini untuk kita menghadapi persiapan menyambut 2023. Dan saya tengok dalam 2-3 hari ini dah ada beberapa buah negeri yang mengumumkan tidak akan menyambut hari ambang tahun baru, perayaan tahun baru dibatalkan. Alhamdulillah. Tak ada kaitan apa pun dengan kita nak sambut siapa. Tambah pula ada pula kita dilanda dengan musibah banjir, musibah tanah runtuh dan sebagainya. Dalam masa yang sama pula kita pergi buat konsert pula.
Tuan-tuan yang saya hormati, saya nak sebut bahawa dunia yang kita duduk sekarang ini bukan matlamat kita. Matlamat kita di akhirat. Matlamat kita ialah akhirat. Yang sini ni tak ada apa-apa. Sehari dua kita akan tinggalkan dunia ni. Sehari dua kita akan pergi meninggalkan dunia ni. Segala kemewahan, keseronokan hidup dalam dunia ni habis. Maka bermulalah kepada kita alam yang baru. Kita kadang-kadang sibuk menyambut benda yang kita nak tinggalkan. Kita kadang-kadang duk sibuk menyambut benda yang kita akan tinggalkan dia. Tetapi kita tak pernah membuat persiapan perkara yang akan kita jumpa dengan dia. Yang manusia suka sambut ialah benda yang dia akan tinggalkan. Benda yang tak ada kaitan dengan dia satu hari nanti. Maka dia sibuk-sibuklah. Tetapi benda yang akan dia jumpa, perkara yang dia akan jumpa, yang dia akan hadap, dia tak ambil kisah. Apa dia benda yang dia akan tinggalkan? Urusan dunia yang tiada berfaedah. Yang itulah kadang-kadang manusia sibuk buat macam-macam. Tuan-tuan tahu tak, Piala Dunia baru ni habis berapa bilion. Ya, kita tak nafikan bahawa mereka menganjurkan bola sepak boleh tarik orang mengenali Islam secara tak langsung. Daripada 4 bilion, 1 bilion orang duk tengok bola sepak. Mula-mula ramai orang tengok, Ustaz. Ronaldo kalah, lama ramai tak tengok. Mula-mula 4 bilion orang nak tengok Cristiano Ronaldo. Portugal kalah pula, pakai orang tak tengok. Tuan-tuan, daripada satu sudut, Piala Dunia kali ini negara Islam yang menganjurkan. Alhamdulillah. Sebelum ni yang menganjurkannya Jepun, Korea, Brazil, Rusia yang menganjurkan bola. Negara-negara yang tidak Islam. Tapi bila buat di negara Islam, alhamdulillah Ustaz, arak tak ada. Kalau tidak, botol arak disepah. Sambil tengok bola, sambil minum arak. Dan kalau tuan-tuan tengok dulu bola sepak di Brazil dulu, kadar anak-anak yang mengandung yang lahir selepas berlangsungnya Piala Dunia tu bersepah keluar budak-budak yang luar nikah. Kali ni tuan-tuan nak masuk dalam stadium, pakaian seksi-seksi ni tak boleh masuk. Kalau mereka buka dalam stadium tu tak boleh kata apa lah. Tapi hak nak masuk dalam stadium tu, polis duk jaga ni. Tak ada nak bawa budaya LGBT. Kemudian diperkenalkan Islam kepada penonton-penonton bola sepak. Azan, ceramah, bacaan Quran dan sebagainya. Tak apa, bagus tak? Tetapi kos perbelanjaan dia mencecah hampir $1 trilion, tuan-tuan. Bukan sikit. Buat stadium saja berbilion. Dan stadium dia ada aircon, Ustaz. Dia pun negeri panah. Daripada padang pasir nak ditukar menjadi stadium. Tuan-tuan ingat murah. Dan stadium yang mereka buat tu pula, sekarang dah dibuka dah, habis dah. Tak ada dah. Stadium 974 apa semua tu, buka kanak habis dah. Hanya untuk sebulan saja. Berbilion mereka habis. Negara Islam tak menang. Apa pun tidak. Yang kita duk sibuk tengok, Argentina tu bukan pop menakan kita. Lionel Messi tu menang Piala Dunia tu bukan sepupu kita. Sekupang pun tak ada untung untuk agama kita. Tapi yang itulah yang manusia duk perkatakan berminggu-minggu sampai sekarang. Tetapi benda yang dia akan hadap selepas ini, yang mesti kita hadap, ada orang tak ambil peduli. Apa dia, Ustaz? Benda yang mesti kita hadap, mati. Relax. Tak ada apa-apa.
Soal siasat dalam kubur, tak takut pun. Dibangkitkan semula di hari kiamat, tak kisah pun. Maka yang dia kisahkan, perkara yang dia nak tinggal, nama dia dunia. Yang dia tak kisahkan ialah benda yang menghadap dia selama-lama dia. Dia mesti hadap, dan nak hadap tu seorang-seorang pula tu. Bukan ramai-ramai, seorang-seorang nak menghadap Allah tu. Yang tu dia tak apa ambil kisah. Kerana apa? Kerana seronoknya urusan dunia. Sebab tu tuan-tuan, 2023 memberi peringatan pada kita. Kita tak lama dah. Nun di sana cita-cita kita, ya akhirat namanya. Di dunia ini bukan tempat tinggal, di sini hanya sebentar, tidak kekal. Betulkan niat dari sekarang, tukar sikap kita yang merugikan Quran dan Sunnah, jadikan panduan agar esok kita tidak kekesalan. Biar susah sedikit kerana Tuhan, untuk menghindar kesusahan yang besar yang tidak sanggup ditanggung badan. Ambillah iktibar kalau mau sedar. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dengar Ustaz Kazim mengalunkan nyanyian tadi, binatang pun lari. Hilang, tak main dah kat saya. Jadi kita minta setiap round Ustaz Kazim kena menyanyi. Biar binatang pergi kat menonton tak apa. Saya tengok Ustaz Kazim duk main masuk kot telinga, dia main kot belakang. Jadi itu cabaran untuk kita berkongsi ilmu pada malam ni. Tuan-tuan, puan-puan, pengunjung yang dihormati lagi dikasihi sekalian, tadi Fadil Ustaz ada sebut bahawa bila kita semakin hampir dengan tahun yang baru, ini bermakna umur kita semakin meningkat dan kita semakin hampir kepada mati. Cuma saya tertanya-tanya kenapa bila Fadil Ustaz sebut tadi tengah-tengah sihat pun boleh mati, waktu tu Ustaz tengok saya. Jadi saya berasa tak mahu nak sedap ni. Bimbang juga. Jadi bab mati harap Ustaz tengok menonton tak apa. Jangan tengok saya jadi takut. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dunia tempat kita tinggal. Dunia ni tempat yang kita akan tinggalkan. Bukan kita nak duduk selama-lamanya. Dan dunia ni tuan-tuan penuh dengan tipu daya. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan atas dunia ini melainkan satu tempat yang penuh dengan tipu daya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, puan-puan sekalian, dunia ni tempat kita nak tinggalkan. Dan dunia ni tempat untuk kita bercucuk tanam yang hasilnya kita akan ambil nanti di akhirat. Dunia ni penuh dengan tipu daya yang Nabi juga pernah sebut dalam satu hadis. Kata Nabi, ad-dunya mata'. Dunia ini hanya perhiasan. Tetapi perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah di kalangan dalam ahli dunia ini ada insan yang bernama wanita solehah. Dunia ini hiasan, tetapi sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Dan wanita solehah itu kata Nabi SAW, bila kamu pandang kepada wajahnya akan menyebabkan kamu gembira. Jadi dunia ni walaupun tempat tipu daya, tempat perhiasan, tapi dunia ni tempat kita bercucuk tanam. Dan sebaik-baik perhiasan dalam dunia ni adalah wanita solehah. Jadi beramai di kalangan kita yang ada pada malam ni di kalangan wanita. Mana tempat pun perempuan je ramai. Laki tak ramai.
kuliah, ceramah, forum, kedai makan, wak bersalin, semua perempuan. Ni tempat, ni tanda akhir zaman, perempuan lebih ramai. Jadi perempuan kena jadi wanita solehah di akhir zaman. Kena dengar taat kepada suaminya. Ustaz, saya ada dengar satu kisah katanya, ada seorang lelaki, suami ini, dia lihat isteri dia tengah masak, dalam jarak lebih kurang 5 meter tak jauh, dekat ni. Bila dia tengok isteri dia masak, dia tanya isteri dia, duk masak apa tu? Bini dia tak jawab. Kemudian dia pergi dekat lagi lebih kurang 4 meter. Dia tanya lagi, ni, duk masak apa tu? Bini dia tak jawab. Dia dekatkan lagi 3 meter lebih kurang. Dia kata, ni aku tanya ni, duk masak apa? Bini dia tak jawab. Jadi kawan sebagai seorang suami berasa marah saat si isteri tadi tidak menjawab apa yang ditanya oleh seorang suami. Lalu dia pi ke tepi isteri dia, jerekah pergi telinga ni. Ni pekak kan? Aku tanya masak apa? Lalu isteri dia jawab, kari kambing. 4 kali dah jawab. Rupanya dia yang tak dengar. Dia yang tak dengar, bukan isteri dia pekak. Jadi isteri dia bagus dah, jawab pelan. Taat pada suami. Jadi Fadil Datuk Ustaz Kazim Ilyas, di akhir zaman kita akan bertemu dengan kematian, kita akan bertemu dengan dunia yang penuh dengan mencabar, dan dunia ini sangat-sangat mencabar. Maka kita minta sempena dengan kedatangan Fadil Ustaz di tempat kita pada malam ni di Sungai Petani, minta sedikit nasihat untuk anak-anak wanita, anak-anak perempuan, kaum wanita yang ada di Sungai Petani. Maka bagaimana jalan dan cara untuk mereka berhadapan dengan akhir zaman sebagai seorang ibu, bagaimana nak didik anak perempuan mereka di akhir zaman, sebagai seorang isteri, bagaimana nak jadi isteri yang terbaik kepada suaminya. Maka di akhir zaman, cabaran yang penuh dengan risiko yang sangat luar biasa yang kita lihat, minta Fadil berikan sedikit nasihat kepada kita semua pada malam ini. Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan yang saya hormati, dalam Al-Quran ada surah An-Nisa. Surah tentang perempuan. Surah tentang lelaki tak ada. Ada lah nama lelaki-lelaki itu adalah surah Luqman, surah Ibrahim dan sebagainya. Tapi surah Rijal itu tak ada. Yang ada je surah An-Nisa. Surah perempuan. Awal-awal lagi tuan-tuan. Selepas Ali Imran. Kemudian di dalam Al-Quran dijelaskan kepada kita punya banyaknya hukum berkaitan dengan orang perempuan. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa'ashiruhun nabil ma'ruf. Allah suruh suami-suami laki-laki layan isteri dengan baik. Tuan-tuan, perintah menyuruh kita melayan isteri kita dengan cara yang baik itu perintah Allah. Nabi tunjuk macam mana hak nak layan isteri ni. Dengan panggilan, dengan nafkah, dengan kasih sayang. Sehinggalah diangkat martabat orang perempuan. Menjadi ibu. Menjadi perempuan yang sangat mulia. Tuan-tuan yang saya hormati. Baru ni Ustaz, 2 hari lepas, saya masukkan suara saya dalam filem. Nama dia dubbing. Jadi tuan-tuan nanti filem saya keluar nanti, tuan-tuan tengok. So, jadi pelakon Ustaz. Lepas ni kalau orang ajak, saya minta fikir 4-5 kali dulu. Jadi penyanyi tak apa. Jadi pelakon ya Allah. Tunggu masa berjam-jam. Satu hari duduk tunggu, ya bila kita nak berlakon. 9 malam tunggu, tak panggil. 12 malam tak panggil. Dia panggil 4 pagi. Oh, sudah. Okey, Ustaz Kazim. Ready? 4 pagi, tuan-tuan. Mata lagu tu. Berlakon pula dalam hutan tu. Di Taman Meru, di Ipoh, dalam hutan. Saya mati pula.
Kena bersolek jadi mayat duk menung. Hak pelakon tu pula lupa dialog pula. Cut. Bila lah aku nak tahan nafas ni letih. Oi. Lagi naik turun. Cut. Perut Ustaz nampak lah. Seksa tuan ni. Nanti tuan-tuan tengok filem ni. Saya masukkan dubbing suara cerita ini. Tidak ada kena-mengena dengan yang hidup atau yang mati. Tetapi cerita ini adalah kisah real dari mulut Ustaz Kazim sendiri. Saya tak percaya? Lantak koma lah. Tuan-tuan. Boleh jadi jahat saya ni. Dalam tu saya masukkan babak baca talqin. Yang mati itu nama Muharram. Muharram bin Salmah. Ada orang tanya, Ustaz, kenapa tak bubuh Muharram bin bapak dia? Kenapa bin Salmah? Mak dia. Kenapa kita baca talqin? Kena buh nama mak dia. Pasal apa tak bubuh wahai Kazim bin Ilyas? Kenapa bila baca talqin wahai Kazim bin Nazirah? Tuan-tuan, hari ni kalau tak ada dalil jangan duk cakap. Semua nak hari ni apa dalil? Saya baru ni tak sihat pergi mandi dekat Madinah. Orang tanya saya, mana dalil mandi kat telaga Nabi? Sudah tuan-tuan. Dia tak tahu saya ni telaga Zamzam, saya mandi. Tuan-tuan hak lapis-lapis tua macam saya ni. Tempat tawaf tu, mataf tu, Kaabah, kita duduk tawaf tu. Di bawah dia tu ada telaga Zamzam. Tapi kalau kita tawaf sekarang ni, memang tak ada, dia pun tutup. Nak masuk ke tempat lain, masuk dalam. Atas tu dia buat dataran tawaf. Dulu, kita boleh masuk ke tengah-tengah tu. Tengah-tengah duduk tawaf, dah habis tawaf, pergi turun bawah. Jadi jam. Orang nak tawaf, hampa nak masuk dalam telaga tu. Lalu kerajaan mereka tutup bahagian atas, telaga duduk di bawah. Jadi hanya kita duduk pusing tu, bawah tu telaga Zamzam. Cuma orang hak baru lapis-lapis muda ni dia tak tahu tak. Jadi saya ni lapis tua. Masuk dalam kawasan tu, mandi tu tak? Dalam telaga Zamzam. Tapi tak terjun dalam telaga tu lah. Tuan-tuan ingat faham, saya terjun dalam telaga Zamzam tu pula. Ya, terjun dalam telaga, kita duduk minum air dia pula jelaka betul. Dengan jendak, kita tak terjun lah tuan-tuan. Oi. Kita ambil air dia, kita mandi bumrang. Tuan-tuan yang saya muliakan. Sebab tu ada hadis daripada Abu Umamah tentang bin pada mak waktu mati. Tetapi di hari kiamat, tetap bin pada bapak dipanggil. Di hari kiamat, dipanggil nama kita tu bin bapak kita. Tapi bila mati, disuruhnya binkan kepada mak kita. Dan kalau kita tak tahu mak kita siapa, dibinkan pada Siti Hawa. Tuan-tuan yang saya hormati. Islam nak bagi tahu pada kita bahawa kedudukan orang perempuan adalah dihormati. Dimuliakan. Mangah-mangah weh. Kalau duduk zaman jahiliah lu mangah. Kalau mangah ni anak dara belum kahwin, bapak tu dia tulis dekat pintu rumah. Di sini ada anak dara. Siapa nak kahwin dengan anakku mai? Dia buat mari jantan tuan-tuan mai tidur dengan anak dia. Sehinggalah anak dia tadi mengandung. Bila beranak, dia tengok pula muka anak tu, muka baby tu, serupa muka siapa? Maka itulah suami dia. Boleh test drive dulu. Boleh test drive dulu, mangah.
Islam datang, Rasulullah datang, oh no. No. Kahwin. Zaman jahiliah dulu boleh test drive. Jadi akak-akak, Islam bagi macam itu. Tapi sayang, bila Islam bawa hukum macam tu, orang perempuan pula yang mentest drivekan dirinya, dia pula meredakan perbuatan zina. Ada pakwa ajak zina, jalan. Ada pakwa ajak projek, jalan. Ini cabaran. Nabi dah jaga dah orang perempuan. Jangan gadai maruah. Hari ini orang perempuan menggadaikan maruah dia dalam media sosial. Dipakainya baju, dipakainya pakaian menjolok mata. Dia sendiri melondehkan penghormatan dia. Untuk 2023 yang akan datang. Kembali kita balik, jaga diri kita balik. Bapak-bapak jaga anak gadis kita. Nabi dah jaga elok. Tuan-tuan, zaman jahiliah dulu, orang perempuan, kalau dia bercerai dengan suami dia, elok nak habis iddah, suami dia rujuk. Kemudian dia seksa isteri dia, cerai. Elok nak habis iddah, dia rujuk. Sampai ke mati perempuan tu tak boleh menikah lain. Hanya dapat suami yang tak berjenis sampai mati. Maka Rasulullah datang, dia bawa hukum talak. At-talaqu marratan. Fa'imsakum bima'rufin. Au tasrihum biihsan. Talak ni hanya 2 kali yang boleh rujuk. Masuk kali ketiga, hang tak boleh rujuk dah. Habis. Supaya maslahah orang perempuan terjaga, dihormati. Daripada dapat suami yang jahat, atau suami yang meninggalkan dia tanpa kesan, atau suami yang tak bertanggungjawab. Maka adanya iddah, adanya hukum yang berkaitan dengan talak, rujuk dan sebagainya. Tapi sayang tuan-tuan, macam tu Islam jaga pada orang perempuan. Kadang-kadang orang perempuan pula tak tahu mengambil hak masing-masing. Dia takut jadi janda. Walaupun dia diseksa, dia sanggup kena seksa. Janji jangan dapat title J. Dia tak mau dapat title Kak Jan. Kak Jan tu apa? Kak janda. Satu lagi jentu. Janda tua. Maka dia pun kena dera, kena pukul siang malam. Tak apa, janji aku tak dapat janda. Saat lagi aku pergi sekolah, aku malu cikgu-cikgu di sekolah kata aku ni Kak Jan. Saat lagi aku pergi masjid, orang pakat duduk bisik. Cerai dah. Tak pandai jaga lelaki tu, sambil duduk tengok. Oh tu yang dia tak mau tu. Akak-akak dah tak ada guna lagi dah. Lebam mata ni Ustaz ni. Suami tumbuk dia. Siang malam kena tumbuk. Kena dera. Mai jumpa saya bawa ni. Ayak botol suruh jampi. Bagi lembut hati suami dia. Dia tanya mata kenapa? Suami pukul ke? Sudah. Selalu ke pukul? Kok tak tahan dah Ustaz? Daripada awal nikah sampai lah. Pukul sepak terajang mu ada. Kok pergi balai polis, report, pergi hospital, check up. Pergi jabat agama, minta cerai. Kok tak mau cerai? Kok tak mau cerai? Kalau gitu kak sabar lah. Kok tak sabar lah Ustaz? Kalau gitu kak minta cerai je lah. Kok tak mau cerai Ustaz? Kalau gitu sabar lah. Kok tak sabar dah Ustaz? Saya kata, lagi aku yang hilang sabar macam ni lagi. Aku terajar macam ni pula. Lagi mata belah kiri lebam pula. Kak oi, Islam jaga hak orang perempuan. Ambil hak tu. Jaga hak tu. Kadang-kadang kita ni sampai tak reti. Mengambil nilaian hak suami wajib bagi nafkah pada isteri. Ambil.
Ni pagi-pagilah duk bangunlah buat kari pap. Buat kuih lah nak menikah. Laki duk tidur. Padahal yang tanggungjawab nak cari nafkah suami dia. Maka bila akak-akak dah ambil alih tanggungjawab suami, mulalah kita hari ini mengutuk Islam. Islam tak adil lah, Islam menindas orang perempuan lah. Tak. Kak yang tak reti nak menilai. Ada yang datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya rindu kat suami. Lah, suami pergi mana? Suami kerja di Sabah. Kak kerja di sini. Kami menikah, PJJ. Perkahwinan jarak jauh. Long distance relationship. Oi. Lepas tu minta tukang tak dapat. Tak dapat. Ustaz, saya tak tahulah. Ustaz tolonglah. Tak recommend Ustaz. Sign Ustaz laku. Laku apa? Bank tolak sign saya. Dia kata tak sama. Main kontraktor tu balik bank reject. Malunya aku. Duit tak ada ke dalam bank. Saya kata sign saya tak laku. Bank pun tolak. Dia kata tolonglah recommend Ustaz. Oi. Dah 5-6 tahun dah macam ni. Hidup susah lah. Tak tahulah semua atas saya Ustaz. Oi. Anak atas saya. Hantar sekolah atas saya. Bumbung bocor buat atas saya panjat. Letrik atas saya. Dia duduk di Sabah. Kadang-kadang dia balik dengan dia atas saya Ustaz. Oh sudah Ustaz. Tak pernah faham? Tak faham sudah. Dia kata teruklah menikah macam ni. Saya tanya dekat dia. Masa kak bercinta dengan dia, kak tahu dia duduk di Sabah? Tahu? Masa kak bertunang dengan dia, kak tahu dia duduk kerja di sana? Tahu? Masa kak nak menikah dengan dia, kak tahu dia kerja di sana? Tahu? Yang kak menikah siapa? Tak ada ke orang hak duduk Sungai Petani satu sekolah dengan kak nikah dengan dia? Kita yang cari masalah, kemudian kita ajak orang lain. Tolong selesai masalah saya, Ustaz. Ustaz, tolonglah Ustaz. Oi. Ni hak mana hak nak menikah ni fikir loh. Main jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya tak tahu macam mana suami saya lah, tak duduk di rumah. Suami kerja apa kak? Driver lori Ustaz. Dia bukan ada kat rumah. Balik malam-malam, Ustaz, 2-3 hari baru dia pergi balik pula. Tak tahu lah macam mana ni. Tak kak tahu tak dia driver lori masa kak nak menikah tu? Tahu? Yang kak kata menikah dengan dia pasal apa? Kalau kak nak suami yang 24 jam di rumah, nikah dengan orang stroke. 24 jam duduk atas katil, relax. Tak pergi mana dah. Kak kita lambat gelak, dia seorang lambat gelak hak depan sekali ni. Orang lain dah habis, dia gelak. Nikah lagi hak depan ni. Dia kata tengok saya tanya dia tu. Kadang-kadang masalah tu kita yang create. Kita yang cari. Lepas tu kita nak kata susah. Nasihat orang tak nak dengar. Mak nasihat tak mau dengar. Mak larang kan, mak setuju kan, mak tak setuju cik nak menikah kak. Mak bukan tak bagi hang menikah dek. Oi, mak suka nak menikah. Tapi hang carilah laki hak belah-belah kita sudahlah. Sungai Yan ke, Sungai Limau ke, dekat pun tak apa. Hang nikah dengan orang Pendam pun tak apalah, hai. Balik pun tak apa. Yang hang nikah dengan orang Mali, jauh sangat. Dia Mali, you know. Mak tu saja, orang nak menikah tak bagi. Baru kita tak menikah, baru tahu. Dah, mak suruh hang fikir panjang. Tahu, mak jealous. Aku tak jealous lah. Besok kalau hang ada masalah, dengan aku sekali. Sebab tu adik-adik perempuan yang mana belum nikah ni, fikir panjang. Dengar nasihat orang. Sebab langsung tak mau dengar nasihat. Kata kita jealous, kata kita cemburu. Belajar daripada kehidupan kita ni. Apa yang berlaku pada orang lain. Kita belajar daripada apa yang berlaku pada dia. Ambil pengajaran. Jangan jadi dekat dia, jangan jadi kat aku. Itulah dia nama dia pengalaman hidup. Ustaz ni muda ke? Berapa umur Ustaz? 20? 29. 29. Nama Rambo. Muda lagi, handsome, terang-tantang. Rambo.
Nama pun rainbow kan. Cuma dia tak ikat di dahi. Bawa pisau ikat dahi confirm rainbow dah. Semangat, bertenaga, ganteng, garang. Adakah saya pernah melalui umur dia 29 tahun? Ya. Saya garang, saya ganas waktu ceramah, lantang. Ini balun. Lalah kena sakit jantung. Jadi Ustaz janganlah lantang sangat Ustaz. Tak pasal sakit jantung, doa sebab tak mati. Belajar daripada orang lain. Apa yang tak ada pada Ustaz Kazim? Minum air. Minum, makan nasi jadi ulat. Makan nasi ni tuan-tuan jadi ulat. Lempak jadi nasi, duduklah pinggan jadi ulat. Jangan garang sangat. Lagi kena santap. Saya duduk tuan-tuan di rumah sewa. Anak seorang. Tuan rumah bawa mari surat jawatan kuasa kampung. Mesyuarat JKKKKK. Keputusan mesyuarat jawatan kuasa kampung mengarahkan Encik menghalau Ustaz Kazim daripada menyewa di rumahnya. Berkuat kuasa bermula pada bulan sekian. Tuan rumah datang, dia kata, Ustaz, jawatan kuasa kampung suruh Ustaz keluar pada rumah ni, halau Ustaz. Kena halau Ustaz. Saya tanya tuan rumah, Pak Cik nak halau saya ke? Apa nak halaunya? Ustaz bayar sewa, kata dia. Kalau tak bayar sewa, barulah saya halau. Duduklah Ustaz. Apa hak dema nak ngalau Ustaz? Saya ada, kata dia. Udah. Bila dia macam itu, lapang saya tak. Sampai kena halau. Sebab itu apa yang berlaku kepada orang lain, sebenarnya Allah nak mendidik kita. Nak mengajar kita. Orang yang cerdik ialah orang yang mengambil iktibar. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah iktibar. Wahai orang yang bijak. Jadi orang perempuan ambil iktibar. Hari ini zaman orang perempuan boleh bercakap siang malam pagi petang. Hari ini zaman orang perempuan boleh nak bercakap apa sahaja pun. Sebab dia dah ada televisyen dia sendiri. Dia dah ada saluran radio dia sendiri. Dia dah ada saluran wayang dia sendiri. Dia boleh keluarkan apa yang dia cakap. Nama dia apa? Facebook. Nama dia apa? TikTok. Nama dia apa? Instagram. Nama dia apa? Twitter. Apa yang dia nak cakap, dia boleh cakap saja hari ini. Berhati-hati akak. Jangan sampai bercakap menjatuhkan aib kita sebagai orang perempuan yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini kalau suami menikah lain, dia masuk dalam Facebook. Tak setuju suami menikah lain sebab suami tak mampu, tu lain cerita. Tapi kalau membantah hukum poligami, berhati-hati. Yang tu lain cerita. Suami dia nak menikah lain, suami dia menikah lain. Dia tak setuju. Tanya dia, kenapa kak tak setuju? Dia tak mampu, Ustaz. Oh, duit pun tak ada, gatal nak menikah lain. Lain cerita dia, lain hukum dia. Kak, kenapa kak tak setuju suami akak menikah lain? Hukum apa macam ni? Hukum, dia mula mempertikaikan hukum. Dia mula mempertikaikan apa yang dibenarkan dalam syarak. Berhati-hati. Dan kadang-kadang dia jadi seronok bila dia bercakap. Sebab netizen komen. Balon, sokong, I support you. Support? Hang support, jangan sampai melanggar batasan agama. Hari ini saya takut tuan-tuan, ramainya perempuan-perempuan yang vokal, yang berani bercakap. Sampai kadang-kadang mempertikaikan perintah Allah.
Jadi gunakan media yang kita ada sekarang ni dengan bijak. Jangan sampai kita merendahkan martabat kita, merendahkan kedudukan yang Allah muliakan. Hari ini ada anak yang maki pak dalam Facebook. Hari ini ada isteri yang melondehkan suami dia dalam Facebook. Hari ini ada anak perempuan yang menghina mak dia sendiri dalam Facebook. Bergaduh. Hari ini ada perempuan yang duk berjoget dengan pakai seksi dalam Facebook dia. Dan suami pun diam. Bapa pun diam. Allahu Akbar. Yang keempatnya tuan-tuan. Kita kena ada satu ingatan. Bila adanya ingatan itu, kita akan langkah kita tu stop sekejap. Langkah kita yang nak pergi tu kita tahan sekejap. Mulut kita yang nak bercakap tu kita fikir sekejap. Benda itulah dipanggil sebagai nostalgia, kenangan. Kadang-kadang kenangan-kenangan kita tu tuan-tuan, nostalgia kita yang lama-lama menjadikan kita ni berfikir panjang. Kenangan dengan arwah mak, kenangan dengan arwah bapa, kenangan dengan arwah suami, kenangan dengan arwah anak. Kenangan-kenangan itu menjadikan kita Allahu Akbar. Mak aku larang aku buat macam ini. Bapa aku larang aku buat macam ini. Kadang-kadang kita lalu dekat tanah perkuburan. Dalam kawasan tu ada kubur bapa kita. Ingatan kepada bapa tu menjadikan kita insaf. Sebab itulah tuan-tuan, mati itu merupakan satu perkara yang menjadikan kita baik. Bila tengok kematian kita insaf. Bila tengok orang yang dah mati kita insaf. Bila kita tengok album orang yang dah meninggal tu insaf pada kita. Akhirnya kita akan kata, Ya Allah. Ya Allah. Dia fikir panjang tuan-tuan. Kalau aku keluar daripada rumah pakai skirt, arwah mak aku masih hidup, agak-agak mak aku suka ke aku pakai macam ni? Hari ni ada perempuan hisap web, jalan lepak, hisap web ramai-ramai. Cuba fikir kalau bapa aku masih hidup, dia setuju ke aku ni hisap web? Kita berjalan dengan pakwa kita. Makan angin di Langkawi tu. Naik kapal terbang, naik feri lambat. Naik kapal terbang, pergi Penang. Duduk sebelah pakwa kita ni. Hang pi mana? Jalan. Dengan siapa? Pakwa. Hang nak duduk satu bilik ke apa? Tak tahu lagi. Mak pi mana? Mak dah mati. Pak pi mana? Pak pun dah mati. Kalau mak pak hang hidup, mak pak hang setuju dah. Cuba fikir. Waktu pakwa tu nak pegang tangan ni, kalau pak aku tengok dia sepak aku tak? Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kenangan itu menjadikan kita baik, menjadikan kita insaf. Kita duduk naik motor laju, tang simpang tu lah jatuh ke tu. Tang simpang tu lah kita konar tuan-tuan jatuh. Bila kita lalu simpang tu, berhenti motor, tolak pelan-pelan. Pasal apa? Takut jatuh lagi. Satu bodoh pula nama dia tuan. Sebab itulah hidup kita ni kena ada juga mengingati kenangan-kenangan yang lepas. Di kalaku keseorangan, kenangan pun datang menjelma lagi, terbayang saat-saat yang manis ketika bersama dahulu. Tak tertahan menanggung rindu di saat kau berjauhan dariku, wajahmu
selalu datang menjelma, membuat teguhnya cintaku. Oh sayangku, ulurkan tanganmu, bersama kita bergandingan, berdua menuju arah bahagia, melalui liku-liku kehidupan pahit manis kita hadapi bersama. Semoga kita berdua berbahagia. InsyaAllah tahun depan saya masuk Gegar Bagangsa ke Kilauan Mas. Terima kasih pada Fadil Datuk Ustaz Kazim Ilyas atas nasihat yang diberikan kepada kaum ibu, wanita, perempuan, khususnya warga Sungai Petani yang ada dan hadir pada malam ni. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, nasihat yang disampaikan tadi sangat berguna untuk kita yang ada di akhir zaman, yang berada di penghujung hari semakin berlalu, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Maka nasihat demi nasihat perlu kita ambil sebagai langkah untuk kita terus menjadi hamba Allah yang soleh, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya teringat bila Fadil Ustaz cerita bahawa Islam mengangkat martabat wanita, mengangkat kedudukan manusia. Sebab tu bila Islam datang, sedikit demi sedikit dihapuskan sistem perhambaan. Itu adalah kerana nak angkat darjat manusia. Islam datang, Nabi datang, mengangkat balik martabat wanita. Kerana dahulu wanita dipandang hina oleh masyarakat jahiliah. Orang Arab kalau dapat anak lelaki, dia bangga. Tapi dapat anak perempuan, dia berasa hina. Sehingga ada anak yang dibunuh. Anak perempuan dibunuh. Ada yang takut dapat anak ramai kerana bimbang jatuh miskin, fakir. Takut tak dapat nak bagi makan, minum. Jangan. Islam datang bawa pemikiran yang baik, mengangkat balik pemikiran martabat kehidupan manusia, maka Islam menuntut kepada umat manusia ni supaya melahirkan generasi yang banyak. Nabi bangga kalau umat dia adalah umat yang paling ramai. Maka jangan bimbang miskin. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang berikan makanan kepada anak kamu, rezeki anak kamu kami yang makan, kami yang beri kata Allah, dan kamu juga kami yang berikan rezeki. Jadi jangan bimbang. Lepas tu untuk makluman Fadil Ustaz, warga Sungai Petani ini produktif. 2 tahun 3 kali beranak. Betul tak betul tahu? Saya yang sebut ni. Jadi maksudnya banyak beranak dah bah. Dulu ada seorang kakak, bukan kak hak gelak tadi ni. Saya tak nampak siapa dia ada gelak. Ada seorang kak ni tuan-tuan dan rahmati Allah, umurnya dah lanjut lebih kurang 40 tahun, 45 lagu tu lah. Mengandung dan nak beranak. Jadi orang tolong bawa dia main emergency sampai ke hospital, cuma tak sempat nak sampai buat bersalin. Baru duk tolak masuk ke jalan laluan lobi tu, tuan-tuan tiba-tiba doktor kata stop. Sebab nak bersalin dah, tak sempat dah nak pergi ke labor room. Beranak sini. Ambil kain tutup. Jadi tuan-tuan, orang pekat dengar lah. Doktor duk minta alat spana, hammer. Ingat repair motor kan? Nak beranak ni. Adalah minta gunting ke pisau untuk menyambut kelahiran. Pekat dengar. Tuan-tuan, setelah berjaya disambut kelahiran tadi, anak dibawa ke wad, mak letak tepi jalan sikit pergi rehat. Jadi orang-orang yang ada di situ bila dengar ibu ni melahirkan anak, kemudian dia duduk menangis. Teresak-esak. Jadi ibu-ibu yang ada di situ pakat mai bagi sokongan. Kata jangan menangis, anak kamu pun selamat. Kamu pun selamat, Alhamdulillah. Dia kata saya menangis bukan kerana anak saya tak sihat. Tapi kerana saya malu, dia kata. Umur macam ni pun beranak lagi. Malu. Dahlah umur macam ni, beranak kat sini pula. Tuan-tuan dia berkata, tak apa, selamat dua-dua. Tak, saya malu.
Lalu adalah seorang ibu ni kata kat dia, kakak, kamu ni kira okey lah beranak kat sini. Tahun lepas ada seorang perempuan lagi teruk beranak depan pagar. Tak ada dua atas katil pun, atas tak ni. Tak sempat dah nak beranak. Lagi teruk pada kamu. Kamu kira okey lah. Tuan-tuan, bila sebut macam tu, si ibu yang baru beranak ni lagi menangis. Sebab apa pula? Lalu dia tanya kenapa menangis pula? Dia kata, kak, hak tahun lepas pun saya agak lah. Rupanya tahun lepas okey, teruk lagi. Tahun ni okey sikit. Beranak banyak tak apa. Kerana zaman jahiliah mereka bimbang anak ramai, fakir miskin. Dapat anak perempuan, hina. Maka Islam datang angkat martabat wanita. Angkat martabat manusia. Diangkat. Jadi orang manusia ni akan mulia apabila mereka duduk dengan Islam, insya-Allah. Kerana Islam memuliakan manusia. Jadi ibu-ibu, kaum wanita yang ada duduk, yang dengar di tempat-tempat yang tertentu, masing-masing ada tempat yang duduk, sila sambil-sambil dengar, sambil-sambil tuan boleh beli, jualan dan sebagainya, ambil nasihat yang diberikan. Ingat apa yang disampaikan tadi sebagai bekal untuk kita bawa balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kaum wanita, ibu adalah peranan yang sangat penting dalam generasi manusia. Baiknya seorang perempuan, baiknya seorang ibu, maka insya-Allah akan lahir generasi yang baik, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita ada sampai pukul 11 ya. Jadi kita nak ada lagi lebih kurang seround ataupun 2 round untuk kita minta lagi input daripada Fadil Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Jadi tadi kita dah bincang berkaitan dengan bekalan, ingat kepada mati dan sebagainya. Jadi kita nak minta Fadil Ustaz Datuk Kazim Ilyas huraikan lagi kepada kita bagaimana keadaan manusia yang ada di akhir zaman untuk mengumpul bekal. Nak mati kena ada bekal. Allah pun pesan kepada umat manusia, berbekallah kamu, cari bekal sebelum kamu balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mati, kita nak jumpa dengan dunia yang semakin mencabar. Jadi ada bekal. Sehingga kan ada, Fadil Ustaz, mereka ada yang mengatakan antara persiapan nak bertemu dengan akhir zaman ni, kena tukar nilaian ringgit kepada emas. Tukar. Kerana duit tak boleh pakai dah, dia kata. Jadi adakah itu yang bekalan yang kita kena ambil sebagai persiapan nak bertemu dengan tahun yang mendatang? Ataupun ada lagi bekalan yang lebih penting. Bukan duit, bukan beras, bukan kena simpan makanan. Jadi apakah persiapan yang lebih penting untuk kita berhadapan dengan tahun yang akan datang, yang pasti akan lebih mencabar, yang pasti akan banyak lagi ujian? Maka Fadil Ustaz, tadi Ustaz sebut saya jangan lantang. Tak boleh lagu ni dah. Buat apa? Jadi insya-Allah tak sakit jantung, minta doa kepada Ustaz. Allah bagi sihat. Jadi minta Ustaz huraikan apa persiapan yang lebih penting berbanding nilaian ringgit, beras dan seumpamanya. Sila Ustaz. Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan yang saya hormati, mana pernah Nabi tertinggal satu benda? Semua benda dia habaq pada kita. Al-Quran tu dia tak pernah tinggal satu benda. Kita yang tinggalkan Quran. Quran tak pernah tinggalkan kita. Allah tak pernah tinggalkan kita. Kita yang tinggalkan Allah. Dulu orang kafir kata dekat Nabi Muhammad, selepas berapa lama Nabi tak dapat wahyu, mereka kata Nabi itu dah ditinggalkan oleh Allah. Allah dah tak peduli Nabi dah. Turun surah Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kami tidak pernah meninggalkan kamu. Tak pernah membiarkan kamu. Ada yang kata, Ustaz, kalau Allah tak pernah tinggalkan kita, Allah tak pernah hanya tak pedulikan kita. Kenapa orang Islam ni ada aja masalah? Miskin, orang Islam. Main gempa bumi, orang Islam kena. Main bunuh mati perang, orang Islam kena. Main isap dadah, orang Islam paling ramai. Main negara kebuluran, orang Islam kena. Hak orang lain elok.
Iyakah? Iyakah Allah membiarkan kita? Lah, Ustaz tak tengok di Afrika tu. Budak kepala punya besar, badan kuruh kering. Lalat penuh hurung di muka, kebuluran. Ustaz tak tengok. Yang mak adalah duk dukung budak baru beranak. Lapak lah ayak tak ada. Ustaz tak tengok ke? Tengok ke saya kata. Kemarau, kebuluran. Duk pegang budak kecil yang saya heran tu. Dalam-dalam kebuluran tu dan lagi buat anak tu. Tak pernah faham? Tak faham dah tak ni. Adakah Allah membiarkan orang Afrika? Tak. Di Afrika ada berlian, Ustaz. Di Afrika ada arang batu. Di Afrika ada emas. Tuan-tuan cuba tengok. Negara-negara penjajah, dia pergi ke Afrika, dia cari apa? Dia cari berlian. Dia buka lombong berlian. Dia buka lombong arang batu. Allah tak pernah tinggal orang Afrika. Mereka gelap ke, mereka besar ke, mereka tinggi ke, mereka apa ke. Allah bagi dekat mereka hasil bumi yang sangat menakjubkan. Kalau tidak, Itali tak masuk lah, Perancis tak masuk lah, British tak masuk lah dalam negara mereka. Dijajah, dikorek habis hasil bumi dia. Sampai sekarang dia ada lagi. Semalam saya baca tentang satu presiden di negara Afrika. Bergaduh sama-sama mereka. Telinga dia, Ustaz, telinga presiden tu, mereka kerat. Bubuh dalam bir, minum. Kaki dia dipotong, tangan dipotong. Daging dia dibakar. Kalau tuan-tuan tengok dalam Wikipedia, di mana kubur dia? Dia tulis tu tak ada kubur. Nak ada kubur apa Ustaz, mereka bakar mayat dia? Presiden tu, tuan-tuan. Presiden tu. Kenapa yang jadi macam itu? Ayat ataupun hadis yang saya katakan tadi. Sama-sama mereka bergaduh, sama-sama mereka berperang, sama-sama mereka berantakan, akhirnya rakyat jadi kebuluran, masing-masing tunjuk nak kuasa, bunuh hang, bunuh aku. Berlian yang begitu banyak, arang batu yang begitu banyak digunakan untuk membeli senjata, buat balik senjata, tembak rakyat sendiri. Sekarang siapa yang salah? Allah yang salah ke mereka yang salah? Allah tak pernah menzalimi kita. Wa ma zalamahumullah. Allah sebut dalam Quran, dan tidak pernah Allah menzalimi hamba-hamba dia. Ustaz tahu tak? Negara-negara yang paling dalam dunia. Paling apa? Negara yang paling aman. Di mana? Norway. Oh. Negara yang paling bersih. Sweden. Oh. Negara yang paling besar. Rusia. Oh. Ui. Negara yang paling kecil. Saya tak kerti nak sebut. Panjang kan nama dah. Negeri yang paling miskin, Ustaz tahu tak? Tak tahu? No. Bangla. Oh. Hak paling-paling buruk semua hak Islam, Ustaz. Tuan-tuan yang saya muliakan. Kita kata di Bangla tu miskin rakyat dia. Tapi orang Bangla lah orang paling cerdik sekali. Bagi dia 2 tahun duduk di Malaysia, dia pandai cakap Melayu. 3 bulan, tuan-tuan. Duduk di Mekah tu, Bangla semua pandai cakap Arab. Saya usahalah cakap Arab dengan satu Bangla, duduk angkat barang, duduk angkat beg. Lalah, tuan-tuan dah lama dah cakap Arab dengan dia. Lalah dia kata, Ustaz, saya simpang pulai kerja. Haram jadah hang ni. Punya lama aku duduk cakap dengan hang. Rupanya dia kerja buat batu kuari dekat Aram, dekat simpang pulai tu. Cakap Melayu fasih, Inggeris fasih, Melayu fasih, Arab fasih, Rusia apa ni, Turki fasih. Pasal dia duk layan semua orang yang buat umrah, termasuk orang Turki. Dengan Turki dia cakap, saya tengok dia cakap Turki. Hang ni berapa bahasa hang dapat?
tuan-tuan, memang negeri mereka miskin. Tetapi Allah bagi rakyat Bangladesh paling pandai sekali bercakap. Paling rajin. Di Arab Saudi ada berjuta. Di Qatar ada berjuta. Di Malaysia ada berjuta. Berapa juta rakyat Bangladesh yang bekerja di luar negara? Tak tahu, saya tak tahu. Di Sungai Petani ni saya ada berapa? Menantu saya seorang ustaz. Lah, menantu pula lah. Bukan kata kerja ya dengan anak kita pun dia menikah. Pandai sungguh. Agak-agak tuan-tuan, sebulan dia pergi hantar dekat negara dia berapa ribu. Memang Allah tak bagi dekat dia hasil yang banyak, tapi Allah bagi rakyat yang pandai. Tuan-tuan tengok tak dalam ni baru ni ustaz, satu orang Bangla dia makan nasi dengan bawang. Ngop. Kita tengok makan nasi putih dengan bawang. Kita tengok lagu tu, depa ada makan bawang ni. Dia ada duit 1 juta dekat Bangla. Tuan-tuan tak baca tak? Dia kerja hantar duit sana, kerja hantar duit di sana. Bayangkan kalau mereka dalam negara kita ada 5 juta. 5 juta pekerja Bangla. Ada 1 juta di sana. Ada berapa bilion duit mereka. Dia hantar masuk dalam negara dia. Di Singapura mereka ada. Di negara Arab mereka ada. Berapa banyak tuan-tuan yang menjadi sumber income negara mereka. Kadang-kadang Allah Ta'ala tak bagi sumber negara. Allah bagi rakyat sebagai sumber negara. Minyak. Memang di negara Arab tak ada pokok muktan, pokok durian macam kita. Memang tak ada telaga air macam kita, sungai teram-deram banjir macam kita. Panas, padang pasir, batu. Tapi Allah bagi dekat mereka minyak. Minyak Allah Ta'ala bagi dekat Arab. Negara hak kaya tu tuan-tuan, Qatar. Penduduk 300,000 Ustaz. Kaya raya tuan-tuan oi. Di sana tak ada siapa nak curi . Semua kaya. Mewah. Gaji mahal. Pasal Allah bagi mereka minyak banyak, rakyat sikit. Tetapi apa yang mereka buat dengan duit minyak yang begitu banyak? Apa mereka buat? Mereka hanya pentingkan pembangunan, bangunan, sukan, stadium. Mereka tak pernah ambil kisah pun tuan-tuan dengan saudara mereka di Palestin. Di Malaysia. Apa yang Allah tak bagi? Buah-buahan ada, tanah subur, cuaca elok, tak panas, tak sejuk. Ada je musim dia. Mai musim banjir pula, ada musim. Kita ni dah tahu dah, bulan 12 ni banjir. Apa persiapan kita? Adakah banjir ni kadang-kadang dia mai? Tak, tiap-tiap tahun dia mai. Takkan hang tak boleh dalamkan sungai? Yang selama ni hampa buat apa? Duk bergaduh dalam politik. Tak bolehkah hang buat agar pusat penempatan yang paling baik duduk atas bukit siap-siap dah? Tak bolehkah hang buat sistem rumah yang boleh menahan banjir? Lain kalau banjir itu tak pernah berlaku. Tiap-tiap tahun berlaku. Bila yang kita nak macam ni? Tak boleh hang cari bot hak besar sikit. Tayong, traktor hak besar sikit boleh ambil orang dalam banjir. Tak boleh hang besarkan sungai. Cari tebatan yang bagi elok-elok. Allah Ta'ala bagi kepada kita macam-macam benda untuk kita hidup dalam dunia ni bagi elok. Tapi kadang-kadang nikmat yang Allah Ta'ala bagi itu, kita tak pernah gunakan dengan jalan yang betul. Begitulah benda yang akan kita jumpa pada benda yang akan datang. Nabi habang, Quran bagi tahu, kenapa tak ambil? Nabi bagi tahu bahawa Dajjal akan sampai.
Ya'juj dan Ma'juj akan sampai. Quran sebut dalam Quran Ya'juj dan Ma'juj. Allah sebut Yahudi dan Nasrani tak akan suka dengan kita sehinggalah kita ikut cakap mereka. Dan Nabi dan Al-Quran dia bagi tahu cara nak menghadapi dia. Maka ada satu orang perempuan, dia datang jumpa saya, Ustaz. Dia kata, Ustaz, makcik dah keluarkan semua duit ASB. Duit tabung haji, duit ASB semua makcik dah keluarkan. Makcik beli emas. Saya tanya kenapa? Ustaz tak tahu ke bulan Ramadan ni, 15 Ramadan, akan ada asap keluar. Nama dia dukhan. 15 Ramadan jatuh pada hari Jumaat dan pada masa itu dunia akan datang asap. Oh, saya tak tahu. Dia kata kat saya apa tahu? Macam mana Ustaz tak tahu? Kata Ustaz. Loh. Saya kata Ustaz pun bukan tahu semua. Saya bukan Ustaz. Saya pendakwah. Beza tuan-tuan. Saya pendakwah. Bukan Ustaz. Nasib baik ada gelaran Datuk. Panggil Datuk sudah. Terus panggil Ustaz. Sebab ada orang kata. Itu Ustaz tu duduk berdakwah. Tu perasaan alim lah tu. Tak. Saya tak alim. Habis tu yang Ustaz berdakwah tu apa? Sebab saya Muslim. Saya berdakwah bukan sebab saya alim, tapi sebab saya Muslim. Saya sebagai orang Islam, saya kena berdakwah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik manusia yang keluar di tengah-tengah manusia yang lain. Umat yang terbaik, kata Allah, yang berdakwah. Jadi saya sebagai seorang Islam, saya pegang ayat itu. Kena dakwah. Bukan bermakna saya alim, saya tak tahu. Ilmu saya tak ada. Saya mengaku saya tak ada ilmu. Habis itu yang Ustaz berdakwah tu apa? Sebab saya orang Islam. Saya kena dakwah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Saya kata saya tak tahu makcik. Makcik tahu mana asap nak terbit? Kami ada mengaji. Tok guru kami bagi tahu. Ustaz kami bagi tahu. Makcik dah buat dah belakang rumah satu store. Sambung dengan dapur dia. Ni cerita betul ni. Saya tak reka ni. Makcik dah simpan dah beras, gula, bihun, Maggi, pedom. Jadi kalau asap datang, kalau nak kiamat ke dajjal ke datang, dah ada dah makanan. Oh. Jadi kalau dajjal datang, makcik buat apa? Duduk dalam store tu, makan. Ngap. Oh, dajjal tak main lah. Ingat bila duduk di rumah kita, minyak masak ada, bihun cap surau ada, Maggi ada, mi segera ada. Pergi beli pula biskut tu, dekat 20 balang. Tak kebulur dah, semua dah ada dah. Dajjal tak main lah. Oh, ingat macam tu ke? Tak apalah Ustaz, makcik dah buat dah. Ada ayak semua. Kalau dia main tak ada apa dah. Lepas bulan Ramadan, 3-4 bulan lepas raya, dia main balik. Dia kata kat saya, Ustaz, ada pondok kosong. Saya tanya, kenapa kak? Makcik nak duduk pondok sekolah Ustaz. Pasal apa? Tak ada rumah. Asap pun tak jadi. Lepas tu duit hari tu mah mana? Mah itu kau bagi kat Ustaz tu suruh pegang. Dengan dia hilang tu Ustaz. Nampak? Rumah ada, duit ada lah duk mana. Ni kalau dajjal datang macam mana makcik? Tak tahu tak. Sebab itu tuan-tuan, ayat yang Ustaz tadi baca, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbuat bekallah kamu. Dan sebaik-baik bekalan ialah takwa. Bukan mi segera. Allah suruh kita buat bekalan takwa. Bekalkan diri kita
dan anak keluarga kita semua dengan takwa. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Suruh keluarga kamu, anak beranak kamu sembahyang. Kemahkan mereka dengan Islam, takwa. Marilah Dajjal ke, marilah apa pun, dia tak boleh buat apa pada kita. Dajjal tak ada kuasa apa pada kita. Kalau kita ada takwa. Sebab tu tuan-tuan, mendepani cabaran tahun hadapan, kita tak tahu binatang apa pula nak main. Apa pula yang nak datang lepas ni kita tak tahu. 2 tahun lebih kita duk kena COVID. Hak akan datang ni apa pula? Vidco pula kot, terbalik. 2 tahun kena kurung. Dah selesa dah tak sembahyang Jumaat. Dah selesa dah tak pergi masjid 2 tahun. Lah, tak ada apa. Dah selesa dah tak ada kuliah maghrib 2 tahun. Tak ada pun tak apa lah. Ni kita takut ni cabaran ni. Saya sebagai penceramah, sebelum COVID dengan selepas COVID berbeza. Dulu sebelum COVID ceramah melangit melaut orang. Sekarang tak ada dah. Orang tak minat. Takut saya tuan-tuan. Dulu kalau tak sembahyang Jumaat malu. Sekarang budak-budak tak sembahyang Jumaat penuh ni, mall-mall ni penuh. Ni cabaran kita nak balik pada Islam. Kalau kita tak teguhkan diri kita tuan-tuan, anak-anak kita, apa akan jadi? Tuan-tuan tahu tak budak-budak tak pergi sekolah 2 tahun, berapa ramai yang tak boleh baca, ABC tak kenal. Dan sekarang budak-budak tak pergi sekolah pun mereka seronok dah. Pasal dah 2 tahun duk belajar di rumah pakai laptop. Mereka tak baca Quran, mereka tak menghadap cikgu, mereka tak menghadap sekolah. Sekarang cikgu-cikgu duk komplain, budak-budak tak kenal ABC dah. Nak start balik tu, Allah. Jadi tuan-tuan, jom untuk kita ni, kita perteguhkan iman diri kita. Pegang Islam elok-elok. Pesan pada anak-anak kita. Jaga anak kita. Sebab cabaran untuk mereka lagi dahsyat. Cabaran saya ni Ustaz Hidayat. Kecil-kecil saya dulu, habis-habis kuat tengok cerita combat. Combat. Starring Vic Morrow and Rick Jackson. Bunda tembak. Pum, pum. Hak tu ya. Hitam putih. Habis-habis kuat cabaran. Dia incredible hak. Tak tahu pun hak tu warna hijau. TV hitam putih. Bila tengok dalam gambar, hijau. Duk tengok David Banner tu. Mengamuk jadi hak. Koyak baju ni. Yang heran seluar tak koyak. Kita duk tengok baju koyak rabak. Seluar elok pula. Padahal patut seluar lah koyak sekali. Tak pun habis-habis kuat kita $6 million man. Lee Majors. Steve. Oh, seronok gila lah. Duk tengok tu. Kartun Ustaz, Cumi dan Ciki. Ya kawan-kawan, pertama kita jumpa lagi dalam rancangan Cumi dan Ciki. Oh, seronok sangat dah lah. Sekarang kalau tayang Cumi Ciki, budak-budak terajar. Tak mau nak tengok cerita apa Cumi Ciki ni. Hak dulu kita hak tu. Dia start siaran pukul 4.30 petang, habis pukul 11. Pagi tak ada, habis kuat TV pendidikan, tengok di sekolah. Tak ada siaran. Tunggu 4 petang baru buka. Tunggu tengok bila lah nak start. Dia keluar hak bulat tu. Hak petak tu. Keluar tu. Sekarang tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan ada TV masing-masing di rumah, di tangan. Dia tak tengok dah TV depan tu. Dia tengok TV dekat tangan dia. Dalam jamban dia bawa.
Dalam masjid dia bawa, atas katil dia bawa, meja makan dia bawa kedai tom yum dia bawa pergi ceramah pun dia bawa. Yang ni, cabaran ni. Nak tengok cerita apa? Semua ada dalam ni. Nak berita apa? Semua ada dalam ni. Macam mana tuan-tuan kita nak ubah supaya benda yang mereka tengok tu benda yang bermanfaat untuk dia. Sebab dengan mata satu ni lah tuan-tuan duk mengadap dia. Lebih lazat daripada baca Quran. Mengadap benda ni lebih sedap daripada makan. Ada budak yang tengok benda tu 34 jam, 32 jam. Lalas mati kerah. Darah dia tak berjalan tuan-tuan. Mati depan komputer main game. Tuan-tuan yang saya muliakan. Macam mana kita nak ajar anak-anak kita rasa seronok dengan sembahyang? Bukan rasa beban. Macam mana kita nak ajar anak kita puasa ni lazat? Bukan beban. Macam mana kita nak ajar anak-anak kita menutup aurat? Menutup aurat ni menghormatkan. Bukan menutup aurat ni melemaskan. Macam mana kita nak buat supaya anak-anak kita ni rajin baca Quran? Bacaan Quran itu berpahala, syafaat. Macam mana kita nak ubah anak-anak kita ni hormat pada kita? Sebab hari ni anak-anak kita lebih sayang kawan-kawan lebih daripada kita. Nak berjalan pasar malam dengan kawan, nak mari karnival kita dengan kawan, nak pergi sekolah tunggu kawan. Kenuri kahwin, lebihkan kawan pada mak pak dia. Mak pak dia ajak balik kampung, tak mau, nak pergi rumah kawan. Apa cakap kawan dia ikut. Apa yang kawan suka dia buat, apa yang kawan benci dia tak mau. Tapi dia tak pernah dengar cakap mak bapak dia. Ni cabaran kita sekarang. Bagaimana kita nak balikkan balik anak kita ni pada landasan yang betul. Inilah cabaran kita pada masa-masa yang akan datang. Kita ajak datang malam ni, dia tak mau main. Malam ni ada Ustaz Kazim main, jomlah, tak mau. Sebab tu saya pun kena main TikTok. Bila saya main TikTok, budak-budak datang. Dah Ustaz kata pula, apa Ustaz Kazim main TikTok Yahudi? Kita pun pening kepala lah. Saya main TikTok kat tuan-tuan ni. Naik motor, keluar mata merah. Sekarang budak-budak TikTok pula ramai dengar saya. Sebab tu kita kena jadi kawan kepada anak kita. Kita kena didik anak kita dengan zaman dia. Tak boleh macam kita dulu dah duk didik anak dengan starring Vic Morrow. Tobat lahum dia tak mau orang. Kita tak habis-habis Vic Morrow. Mati dah Vic Morrow tu. Sebab tu Ustaz, saya berlakon filem. Saya berlakon. Sebab saya tahu nak ceramah macam ini bukan medium budak-budak muda. Saya buat filem yang dekat dengan mereka. Walaupun orang kata apa Ustaz Kazim berlakon, nak kata apa? Dia pakai topi tu, main trompet, main saxophone, gini. Jangan tinggal daku. Nanti tuan-tuan tengok. Nak sebut pengajaran dalam filem. Ni saya nak buat album. Full album, fully album. Walaupun orang tak ada siapa buat album sekarang ni. Orang buat single je. Saya pula akan buat album. Lantak habis. Pengarah muzik dah jumpa saya lah. Kita nak buat album untuk Ustaz. Wow. So saya jadi penyanyi lah. Lebih kurang lagu tu. Dah senja-senja jadi penyanyi. Bersepak. Masuk maghrib lah. Sebab saya nak supaya benda dakwah ni sampai dekat sasaran kita. Alhamdulillah tuan-tuan. Bila saya buat dalam TikTok. Sekarang followers dalam TikTok tu ada dekat 2 juta. Saya pergi ceramah di Langkawi semalam. Budak-budak muda mai. Dia tanya saya, Ustaz, motor Ustaz mana? Dia tanya motor kat saya.
Dia pun duk minat tuan-tuan saya buat TikTok. Duk ceramah ni depan ni. Hak orang tua-tua duk belakang pula dah. Sebab apa? Sebab kita menjiwai jiwa mereka. Macam mana kita nak tarik tuan-tuan? Maka kita ibu bapa kena jadi orang yang bijak. Nak tackle anak-anak kita. Supaya mereka dapat kita jaga. Sebab mereka merupakan anugerah daripada Allah. Tuan-tuan yang saya muliakan, Dajjal akan datang. Imam Mahdi akan datang. Saya ceramah di Mekah, Ustaz. Saya ceramah di Mekah. Ramailah di Mekah tu. Orang datang. Mereka jamu saya nasi kacang kuda. Di Arab, kalau kita jadi tetamu, mereka jamu kita nasi kacang kuda, tu kira orang Kedah kata habis meta. Out. Kira seronok sungguh. Saya tak apa lepas nak telan. Lagu mana nasi kacang kuda. Tapi dah mereka jamu masak, kita pun telan ambil. Ada 2 anak muda, suami isteri. Dia duduk ngesok, nak cari peluang, nak dekat dengan saya. Dapat juga depan mai, duduk sebelah saya. Ustaz, kami asal pada sini. Oh, ya. Dah lama dah duduk di Arab ni. Dalam 2 tahun. Ustaz, kami nak ajak Ustaz. Pergi mana? Kita tunggu Imam Mahdi. Oh, sudah. Nak tunggu di mana? Saya tanya. Kita pergi dekat Iran. Kita tunggu Imam Mahdi. Imam Mahdi nak terbit lah. Nanti dia akan isytihar di Mekah. Kita jadi tentera Mahdi. Kami tak nak balik, Ustaz. Kami duduk tunggu Imam Mahdi. Saya tengok, ni isteri abang. Ni isteri saya. Kau pun nak tunggu ke Imam Mahdi? Saya nak jadi tentera Al-Mahdi. Oi. Mak je mana? Mak ada kampung. Bapa ada. Kau tak tengok mak. Abang tak tengok mak. Menunggu Al-Mahdi dan menjadi tentera dia lagi afdal, Ustaz. Tuan-tuan. Hak tu hak terlebih pula. Yang anak kita ni pula jenis tak peduli pada mak bapak ni, pasal duk seronok yuha sana. Hak ni baik terlebih pula, duk tunggu Imam Mahdi, dia buang mak pak dia pula. Saya tanya dekat dia, berapa lama dah tak balik? Balik. Pergi tengok mak dengan ayah. Imam Mahdi ni hang dah tunggu ke, hang tak tunggu ke, dia tetap mai. Tapi mak hang nu duk tunggu hang. Mak hang duk tunggu hang, tahu tak? Hang tak balik-balik. Saya marah, tak? Pasal apa saya marah dia? Pasal saya tak ada mak, saya tak ada bapa. Bapa saya meninggal tahun 73. Mak saya meninggal tahun 2011. Tak ada mak ni duk teringat kat dia. Ada ayah tu tak apa, tak ada ayah tak apalah, waktu dia meninggal tu saya kecil lagi. Hak mak ni. Hang ada mak, hang, akulah. Imam Mahdi tu hang tunggu ke, hang tak tunggu ke, dia mai. Esok dia mai dah tolong dia. Tapi mak hang tu. Tadi saya duduk dalam bilik ni, saya mai pada Langkawi ni, duduk hotel sini. Ada orang telefon saya. Ustaz, mak saya ni pesan kat saya suruh beli pampers. Oh, mak pakai pampers lah. Mak pakai pampers. Bayangkan tuan-tuan, mak pesan suruh beli pampers. Ingatkan cucu nak pakai, anak nak pakai, dia nak pakai. Saya pergi umrah baru ni, Ustaz. Saya balik 9 hari bulan. Tapi 3, balik 9. Ada satu makcik tu, tuan-tuan. Pergi umrah tak larat lah, duk tatih. Dia tak tahu nak pergi mana ni, duk sejuk ke apa, tak tahu. Nak pergi cari jamban, tak jumpa, lalas kencing depan pintu hotel.
Kesian tuan-tuan. Mak kita. Tuan-tuan boleh bayang tak, malulah nak kencing, nak masuk pintu tak reti orang tua. Duk tekan, duk naik, kat tak masuk. Lah kencing situ. Kalaulah ada anak boleh tolong buka pintu. Kalaulah ada anak menantu boleh tolong tolak naik wheelchair. Kalaulah ada anak menantu boleh tolong pimpin, tolong tunggu mak duduk sini cek pembek nasi. Mak duduk sini nah, cek saya turunlah cek pembek nasi. Ni hamba Allah tu lah, duk gedek nak turun nak pembek nasi nak makan. Dapat makan duk nombor berapa tu, tingkat berapa tu. Oh sudah tuan. Tiba-tiba anak kata, saya nak tunggu Imam Mahdi. Ni mak hang siapa nak tunggu? Pelik tuan-tuan. Orang tak tunggu Dajjal, lagi bagus. Hak pahala besar depan mata hang tak peduli. Hang duk tunggu benda hak tak main-main lagi. Mak kita tu dah ada dah. Bapak kita tu dah ada dah. Pasal penghabaikan dia duk tunggu benda hak tak main lagi. Jaga mak pak kita. Hak tu paling besar. Jadi adik-adik yang mana ada mak masih hidup, bapak masih hidup, alhamdulillah. Jom kita berbakti pada mak pak kita. Besok bila mereka dah tak ada, baru kita tahu sunyinya hidup tanpa mak ayah. Tak seronok tuan-tuan, raya tak seronok, balik kampung tak seronok. Kalau mak pak dah tak ada. Nak berkumpul adik-beradik pun tak ada dah. Mak pak lah penyatu anak beranak. Tapi kalau dua-dua ni tak ada, seorang tak ada. Nak kumpul Kak Long, Abang Ngah, Abang Cik, Mak Su, susah lah. Waktu mereka ada, kita tak peduli. Jadi jom kita hormat pada mak kita. Sayang pada mak kita. Berbakti pada mak kita. Ibu misali, ibu yang sejati, kasih sayangmu, kasih yang suci, pengorbananmu disanjung tinggi, jasamu tetap di sanubari. Saya duduk di airport Langkawi tadi. Duduk tunggu flight ke Penang. Mai satu pakcik duduk sebelah saya. Duduk tengok dalam TV ya, ustaz ni hari dia baru dapat duduk sebelah. Alhamdulillah. Abang nak pergi mana? Balik Gerik. Mari mana? Cucu anak saudara ni nikah dengan orang Langkawi. Oh. Lepas tu semua mari. Oh semua marilah. Anak-anak apa semua marilah nikah orang Langkawi. Oh. Berapa hari dah duduk? Hari Khamis mari. Oh. Lepas tu Khamis minggu lepas. Oh. Seminggu mana balik. Anak berapa orang? Anak 7. Habis lepas semua dah. Tinggal kami 2. Itulah ni abang duk berjalan rumah anak-anak. Dia tahu berjalan. Sat rumah ni. Demo pun tak bagi saya naik bas dah. Kalau demo nak pergi saya pergi rumah demo, dia baru mari ambil naik kereta. Demo tak percaya naik bas, takut sesat. Alhamdulillah lah ustaz. Oh anak-anak saya alhamdulillah lah. Sepanjang saya duduk menyembang dengan dia, dia duduk puji anak dah. Bukan saya tanya apa. Tu anak Tina tu anak saya lah. Tu sebelah tu laki dia. Saya duduk lah. Tu hak gemuk tu cucu lah. Cucu apa orang? 30. Lagi ramai tahu. Kerja dia cerita anak dia. Dia bangga anak dia. Oh tuan-tuan. Isteri ada, abang isteri ada. Orang Tina ada. Kami dua orang lah. Tuan-tuan, itulah ayah. Walaupun dia tak cakap banyak, tapi jauh di sudut hati ayah kita tu, dia sebenarnya bangga dengan kita. Dia seronok dengan kita.
Saya duduk nyimbang dengan dia tuan-tuan sampai ke terbang naik, sampai ke terbang turun. Tak apalah abang, saya nak pergi tandas, nak terkencing payah. Dia pergi ke anak-anak dia, saya pergi tandas. Tuan-tuan, yang mana ada ayah, alhamdulillah. Walaupun dia tak mesra dengan kita sangat, diam je. Tapi jauh di sudut hati ayah, dia adalah seorang yang berbangga dengan kita. Dia seronok dengan kita. Cuma kadang-kadang setengah anak tak seronok dengan bapa. Sikit-sikit mak, sikit-sikit mak. Pak ni dia tak peduli sangat. Jom tuan-tuan, kita hormat bapa kita, kita raih ayah kita. Di pondok kecil, di pantai ombak, berbuih putih, beralun-alun. Di suatu hari, ayah berkata, jaga adikmu, ayah kan pergi jauh. Ku pandang wajah ayah, dahinya ku cium, air mata mengalir, hatiku pilu. Wahai abangku sayang, kemana ayah? Ku sayang ayah, ku cinta ayah. Wahai abangku sayang, kemana ayah? Ku sayang ayah, ku cinta ayah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Sayu mendengar alunan yang dialunkan tadi berkaitan dengan orang yang sangat kita kasihi, yang sangat mengasihi kita, iaitu ibu dan ayah. Jadi kita mengajak seluruh hadirin dan hadirat pengunjung yang datang pada malam ni, tuan-tuan, ayuh kita berazam dengan penuh dengan semangat untuk kita mendepani cabaran yang akan datang dengan kita berpegang teguh dengan agama Allah, berpegang dengan Islam, mengamalkan amalan-amalan yang baik, kita menghormati ibu dan ayah, kita melakukan kebaikan kepada pasangan, kita mendidik anak-anak kita dengan baik, kerana itulah yang kita akan berpegang, yang kita akan buat untuk kita berdepan dengan cabaran yang lebih hebat pada masa akan datang. Tuan-tuan, cabaran demi cabaran itu akan datang. Kita tak boleh lari daripada cabaran, tidak boleh lari daripada ujian, tapi kita akan berhadapan dengan kekuatan semangat, kita berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni, yang mendengar daripada gerai, daripada tempat jualan, daripada tempat-tempat parking, ada yang duduk dalam mureta, yang duduk atas motor. Terima kasih banyak kepada semua yang memberikan sokongan untuk majlis ilmu kita pada malam ni. Dan kita ucapkan jutaan terima kasih kepada tetamu yang kita datangkan jauh, Fadil Datuk Ustaz Kazim Ilyas, atas curahan ilmu, nasihat, bimbingan yang diberikan untuk kita semua pada malam ni. Semoga menjadi manfaat untuk kita bersama. Tahniah kepada penganjur yang menganjurkan program macam ni. Semoga kita bertemu lagi. Kita berdoa kepada Allah. Semoga masa akan datang, tahun yang akan datang, tahun yang baru, dengan azam yang baru. InsyaAllah kita bersedia dengan semangat, kita berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Gigit gerham dengan gigi gerham akan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita selamat dunia dan akhirat. Sekadar itu dulu, yang baik datang pada Allah, yang lemah datang pada diri saya sendiri. Semoga kita bertemu lagi pada masa akan datang. Aqulu qali hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.